Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini cikgu akan membincangkan bab 3 kegravitian, standard kandungan 3.2 hukum Kepler, standard pembelajaran 3.2.2 merumuskan hukum Kepler ketiga T kuasa 2 berkadar langsung dengan R kuasa 3, dan standard pembelajaran 3.2.3 menyelesaikan masalah menggunakan rumus hukum Kepler ketiga. Kita pergi kepada standard pembelajaran 3.2.2 merumuskan hukum Kepler ketiga T kuasa 2 berkadar langsung dengan R kuasa 3, di mana T adalah tempoh orbit dan R adalah jejari orbit. Ini adalah rajah orbit planet dan tempoh orbit. Planet yang mengorbit dengan jejari yang lebih besar akan mempunyai tempoh mengorbit yang lebih panjang. Bentuk elips orbit planet-planet dalam sistem suria adalah hampir bulat. Planet-planet boleh dianggap membuat gerakan membulat mengelilingi matahari. Rajah menunjukkan orbit sebuah planet. Sebuah planet dengan jisim M kecil sedang bergerak dalam gerakan membulat mengelilingi matahari dengan jisim M besar. Planet ini mengelilingi matahari pada jejari R, laju linear V dan tempoh orbit T. Bagaimana planet boleh bergerak mengelilingi matahari? Ini kerana wujudnya daya graviti antara planet dan matahari. Dengan formula F sama juga dengan Gmm per R kuasa 2 yang juga dikenali sebagai daya memusat, F sama juga dengan mv kuasa 2 per R. Hukum Kepler ketiga boleh dirumuskan dengan menggunakan hukum kegravitian semesta Newton, F sama dengan Gmm per R kuasa 2, dan konsep gerakan membulat iaitu daya memusat F sama juga dengan mv kuasa 2 per R, dan rumus perimeter atau jarak satu orbit lengkap iaitu 2 pi R. Langkah pertama, kita gabungkan daya memusat sama dengan daya graviti. Formula daya memusat adalah mv kuasa 2 per R sama dengan daya graviti Gmm per R kuasa 2. Di sini kita boleh hapuskan sebutan M kecil dan kita akan dapat V kuasa 2 per R sama dengan Gm per R kuasa 2. Seterusnya kita permudahkan sebutan R dan kita akan dapat formula persamaan V kuasa 2 sama dengan Gm per R sebagai persamaan pertama. Seterusnya, formula laju linear planet V sama dengan jarak dilalui dalam satu orbit lengkap dibahagikan dengan tempoh orbit. Kita masukkan formula V sama dengan 2 pi R per T, dan ini kita anggap sebagai persamaan kedua. Langkah seterusnya adalah kita menggantikan persamaan kedua ke dalam persamaan pertama, dan kita akan dapat 2 pi R per T kuasa 2 sama dengan Gm per R. Seterusnya kita susun semula formula dan kita akan perolehi T per 2 pi R kuasa 2 sama dengan R per Gm. Akhirnya kita akan dapat rumus hukum Kepler ketiga sebagai T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 per Gm darab dengan R kuasa 3. Dan ini adalah rumus hukum Kepler ketiga. Dan 4 pi kuasa 2 per Gm adalah satu pemalang. Dan di sini kita boleh tengok hubungan antara T kuasa 2 dan R kuasa 3 sebagai
T kuasa 2 berkadar langsung dengan R kuasa 3. Rumus hukum Kepler ketiga boleh digunakan untuk menentukan tempoh orbit dan jejari orbit. Apabila rumus hukum Kepler ketiga diaplikasikan terhadap sistem planet dan matahari, jisim M merujuk kepada matahari. Dan apabila diaplikasikan kepada sistem satelit dan bumi, jisim M merujuk kepada bumi. Rumus hukum Kepler ketiga boleh digunakan untuk menentukan tempoh dan jejari orbit sebuah planet dengan membandingkan antara planet tersebut dengan planet yang lain. Sebagai contoh, planet 1, rumus hukum Kepler ketiga ditulis sebagai T1 kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 per GM darabkan dengan R1 kuasa 3. Dan ini sebagai persamaan pertama. Dan untuk planet yang kedua, rumus hukum Kepler ditulis sebagai T2 kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 per GM didarabkan dengan R2 kuasa 3, dan ini sebagai persamaan kedua. Langkah seterusnya, persamaan 1 dan persamaan 1 dibahagikan dengan persamaan 2. Dan di sini kita akan hapuskan 4 pi kuasa 2 per GM dan kita akan perolehi rumus T1 kuasa 2 per T2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 3 per R2 kuasa 3. Jadi rumus ni boleh digunakan untuk menghitung tempoh orbit atau jejari orbit sesebuah planet. Seterusnya, kita pergi kepada contoh latihan menyelesaikan masalah menggunakan rumus hukum Kepler ketiga. Raja di bawah menunjukkan bumi dan Mushtari sedang mengorbit matahari. Tempoh orbit bumi dan Mushtari masing-masing ialah 1.0 tahun dan 11.9 tahun. Jika jejari orbit bumi ialah 1.50 darab 10 kuasa 11 meter, hitung jejari orbit bagi Mushtari. Jadi langkah penyelesaiannya adalah kita tulis semua maklumat yang diberi. Jejari orbit bumi R1 sama dengan 1.50 darab 10 kuasa 11 meter. Jejari orbit Mushtari R2, yang ni kita nak cari. Tempoh orbit bumi T1 1.0 tahun. Tempoh orbit Mushtari T2 11.9 tahun. Seterusnya kita tulis rumus T1 kuasa 2 per T2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 3 per R2 kuasa 3. Seterusnya kita masukkan semua nilai yang kita ketahui. Dan kita susun semula persamaan sebab yang kita nak cari adalah R2. Dan akhirnya kita akan dapat jawapan R2 bersamaan dengan 7.82 darab 10 kuasa 11 meter. Seterusnya, soalan yang kedua. Raja di bawah menunjukkan sebuah satelit sedang mengorbit bumi. Berapakah ketinggian satelit jika satelit itu dikehendaki mengorbit bumi dalam tempoh 24 jam? Dan maklumat yang diberi adalah tempoh orbit bulan 27.3 hari dan jejari orbit bulan 3.83 darab 10 kuasa 8 meter. Jadi yang kita nak cari di sini sebenarnya adalah H2, iaitu ketinggian satelit atau jarak daripada permukaan bumi ke orbit di mana satelit dikehendaki mengorbit dalam tempoh 24 jam.
Okey, tapi sebelum kita mencari H2, kita perlu cari nilai R2 terlebih dahulu. Okey, dan penyelesaiannya, okey, langkah pertama adalah kita menulis semua maklumat yang kita ketahui. Okey, dan kita tulis rumus T1 kuasa 2 per T2 kuasa 2 bersamaan dengan R1 kuasa 3 per R2 kuasa 3. Okey, kita masukkan semua nilai yang kita ketahui. Okey, dan kita susun semula persamaan sebab yang kita nak cari adalah R2 dan kita akan perolehi untuk R2 bersamaan dengan 4.22 darab 10 kuasa 7 meter. Okay. Seterusnya, persamaan untuk mencari ketinggian satelit. H2 bersamaan dengan R2 tolak R besar. Okay. Jadi daripada gambar rajah ni, kalau tengok H2 iaitu ketinggian satelit adalah sama dengan jejari orbit kita tolakkan dengan jejari bumi iaitu R besar. Okey, kita masukkan nilai H2 bersamaan dengan 4.22 darab 10 kuasa 7 tolak dengan nilai R besar iaitu jejari bumi 6.37 darab 10 kuasa 6 dan kita akan perolehi nilai H2 iaitu ketinggian satelit bersamaan dengan 3.58 darab 10 kuasa 7 meter. Okey, itu saja untuk kali ini. Teruskan belajar. Sekian, terima kasih.